Apa gunanya janji pembangunan kalau jalan raya pun tidak siap-siap? Pan Borneo Highway, kononnya nadi transformasi Sabah, kini menjadi simbol kegagalan. Rakyat Sabah sudah kebas, sudah penat, sudah letih, sudah lali. Berapa lama lagi kita ingin tunggu sebelum Sabah benar-benar diangkat setaraf dengan jiran-jiran kita seperti Sarawak dan juga Semenanjung? Siapa sebenarnya yang sabotaj pembangunan Sabah? Kontraktor, lobby project, ataupun sistem itu sendiri yang memang bobrok orang bilang? Mari kita bongkar satu persatu kenyataan panas dari Dewan Rakyat yang sedang membakar perhatian seluruh rakyat Sabah dan juga Malaysia. Ini bukan sekadar isu jalan lambat siap, tetapi ini adalah soal marwah dan hak rakyat Borneo. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Ahli Parlimen Kota Belud, Isna Raisah Munirah Majlis dari Parti Warisan tampil lantang dalam perbahasan laporan Ketua Audit Negara 2025 Siri 2 di Dewan Rakyat baru-baru ini. Beliau menyelar keras para kontraktor dan pelobi proyek yang menjadi puncak utama kelewatan proyek-proyek infrastruktur di Sabah, terutamanya proyek Lebuh Raya Pan Borneo. Isna Raisah menyuarakan kekecewaan rakyat Sabah yang telah sekian lama dipermainkan dengan janji pembangunan yang tidak pernah kunjung tiba. Rakyat Sabah sudah kebas, sudah biasa melihat proyek terbengkalai, jalan raya yang tidak siap, jambatan yang tidak bersambung, bangunan yang tinggal rangka. Ujarnya penuh sinis. Lebih mengejutkan, beliau mendedahkan bagaimana sistem pemberian proyek kini menjadi seperti rantai tanpa penghujung. Proyek diberi kepada satu syarikat yang kemudian subkontrak kepada syarikat yang lain. Dan disabkan lagi kepada entah siapa yang tahu. Akhirnya tidak ada satupun pihak yang benar-benar turun padang dan bertanggung jawab. Proyek Lebuh Raya Pan Borneo sepatutnya menjadi game changer untuk Sabah. Namun kenyataan terbaru daripada Menteri Kerja Rakyat Sabah merangkap timbalan Ketua Menteri 3, Datuk Syahelmi Yahya, mendedahkan satu realiti yang pahit. Package 20 proyek itu hanya menunjukkan kemajuan fisikal sebanyak 1,6%. Walaupun surat setuju terima sudah dikeluarkan lebih 8 bulan yang lalu. Dalam laporan bernama, Syahelmi menyalahkan proses penilaian tanah dan hartanah sebagai antara puncak kelewatan. Tetapi rakyat tidak mahu alasan. Rakyat mahu jalan itu siap dan janji itu ditepati. Mereka mahu pembangunan dan bukanlah retorik semata-mata. Isna Raisah Munirah turut mempertikaikan keputusan Kementerian Kerja Raya menggunakan sistem tender terhad pra-kelulusan untuk fasa 1B Lebuh Raya Pan Borneo, walaupun laporan Ketua Audit Negara menyatakan bahwa tender terbuka adalah lebih tulus dan juga beraccountability tinggi. Menjawab dakwaan itu, Menteri Kerja Raya Persekutuan Alexander Nanta Linggi menjelaskan bahwa tiada ketidakpatuhan dalam peringkat pertama proses perolehan tersebut. Katanya pemilihan dilakukan mengikut arahan Kementerian Keuangan dan sebanyak 113 syarikat telah disenarai pendekkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Mereka kemudiannya bersaing untuk 15 package pembinaan yang ditawarkan. Namun, walaupun semuanya mengikut prosedur, realiti di lapangan tetap menyedihkan. Progres yang perlahan, kelewatan yang berterusan, dan juga rakyat terus menjadi mangsa. Isu ini bukanlah isu yang baru, kawan-kawan. Proyek Pan Borneo yang dilancarkan semasa era Datuk Seri Najib Razak pada tahun 2015 dijanjikan akan merubah lanskap pengangkutan Sabah dan juga Sarawak. Tetapi sejak penukaran kerajaan 2018 dan silih bergantinya pentadbiran, proyek ini terus tersekat-sekat.
Pada tahun 2021, Menteri Kerja Raya ketika itu, Datuk Seri Fadilah Yusof mengakui bahwa banyak kekangan yang berlaku termasuklah kekurangan peruntukan, isu pengambilan tanah, dan kelemahan pelaksanaan kontraktor utama. Laporan Ketua Audit Negara sebelum ini juga pernah mengkritik pelaksanaan proyek ini yang tidak konsisten, mahal, dan sering berlaku ketirisan. Persoalannya, sampai bila Sabah mahu terus dijadikan bahan uji kaji pembangunan? Adakah sistem perolehan kerajaan persekutuan memang direka untuk menjaga kroni dan bukan rakyat? Kenapa perlu ada 3 hingga 4 lapisan subkontrak yang menyebabkan proyek lambat dan tidak berkualiti? Siapa sebenarnya yang kaya? Yang membuat kerja atau yang hanya duduk goyang kaki atas kertas? Kenapa laporan audit hanya dibentangkan tapi tidak pernah diambil tindakan? Di manakah SPRM? Di manakah integriti pelaksanaan proyek kerajaan? Adakah ini bukti bahwa Sabah masih dipandang kelas kedua oleh Putrajaya? Dan lebih penting, adakah rakyat Sabah akan terus berdiam diri selepas ini? Dan kita tidak boleh abaikan persoalan politik yang lebih besar. Adakah kegagalan pembangunan ini akan membuka jalan kepada sentimen pemisahan Sabah dari Malaysia? Apabila pembangunan gagal, apabila hak diketepikan, bila suara tidak didengari, apalagi yang tinggal? Baiklah semua, saya tahu rakyat Sabah sudah bersabar terlalu lama. Tetapi kesabaran bukanlah tiket untuk terus dipermainkan. PAN Borneo sepatutnya menjadi simbol kemajuan dan bukanlah simbol kegagalan nasional. Jika suara seperti Isna Raisah Munirah tidak diberikan perhatian, siapa lagi yang akan berani bersuara? Dan jika kita semua terus senyap, apa yang akan jadi pada masa hadapan kita semua? Kongsikan video ini sekarang. Biarlah seluruh Malaysia tahu bahwa rakyat Sabah sedang bangkit, sedang bersuara, dan tidak lagi akan berdiam diri. Baiklah semua, salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Sekian sahaja semua, kita jumpa lagi di dalam konten yang seterusnya. Terima kasih.